Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya daripada grup PS Counseling ingin membuat program sulang yang bertajuk Kemahiran Berfikir, Kesilapan dan Cara untuk Mengatasinya. Okay, di mana pengenalan tentang kemahiran berfikir ini, perkembangan daya intelek individu telah diberikan penekanan utama dalam falsafah pendidikan negara bersama-sama dengan perkembangan rohani dan emosi dan jasmani. Selaras dengan saranan ini, kemahiran berfikir adalah dijadikan satu daripada elemen utama dalam sistem pendidikan kita sebagai usaha meningkatkan perkembangan intelek pelajar. Okey, seterusnya. Definisi pemikiran berfikir ini telah diuraikan oleh tiga ahli tiga ahli kaunseling yang terkenal, di mana pada tahun 1970 George berpendapat bahawa dia melihat pemikiran sebagai suatu proses penyelesaian masalah dan pelakuan semula jadi yang kompleks, di mana dan seterusnya. Pada tahun 1977 Mayer melihat pemikiran sebagai yang melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, Chaffee pada tahun 1980, dia melihat bahawa pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam proses membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Okey. Jadi kesimpulan yang kita dapat tafsirkan daripada sini bahawa pemikiran ni ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu dan menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, dan seterusnya membuat refleksi dan dan mentakgonif terhadap proses yang dialami. Okay, seterusnya kita akan pergi pada kesilapan berfikir dan cara mengatasinya. Kita tahu bahawa setiap manusia itu akan mengalami situasi di mana ia akan melakukan kesilapan ketika ia sedang berfikir, sama ada ketika dia menghadapi masalah atau ketika hendak membuat keputusan dan sebagainya. Dan juga kita juga akan berfikir macam mana cara untuk mengatasi setiap masalah yang kita akan hadapi tersebut. Okey, apa maksud berfikir secara terburu-buru? Okey, di sini kita dapat lihat bahawa apabila kita bertindak dengan tergesa-gesa untuk membuat keputusan atau menyelesaikan suatu masalah, hal ini demikian kerana kita tidak menggunakan masa yang cukup untuk bertindak. Apabila keadaan ini terjadi, maka berlakulah kesilapan-kesilapan yang tidak seharusnya berlaku. Seperti membuat keputusan terburu-buru ni, seperti contohnya adalah apabila ketika kita sedang marah, di mana kalau kita sedang marah itu kita boleh membuat keputusan yang sangat terburu-buru, seperti merosakkan harta benda sekeliling kita. Kita boleh menengking terhadap seorang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa sekalipun. Jadi perbuatan itu boleh membuatkan kita akan menyinggung perasaan seorang, atau kita boleh membuatkan objek yang berada di sekeliling kita boleh menjadi rosak disebabkan perbuatan kita yang hilang timbal rasa. Okey, seterusnya adalah cara mengatasi masalah-masalah itu. Okey, kita lihat daripada pertama. Yang pertama, perbincangan untuk menjana idea dan membuat pilihan bagi aktiviti lisan. Oleh itu, sebab tu kita kalau ada hadapi masalah, kita kena bincang dengan orang, bincang dengan member bagi kita dapat berkongsi idea. Idea dan pendapat supaya idea dan pendapat kita ni kita dapat tafsir bahawa ia yang boleh diterima atau tidak oleh orang ramai. Jika idea kita ni tidak rasional, maknanya kita tidak boleh memilih idea itu untuk menyelesaikan satu masalah yang kita hadapi. Sekiranya idea kita itu diterima oleh orang ramai, diterima oleh kawan-kawan kita ketika kita sedang berbincang untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka idea itu merupakan idea sangat rasional dan sangat efektif untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Seperti contoh masalah dalam melakukan kerja, assignment, tugasan, kita perlu berbincang. Kita juga perlu berbincang dengan rakan-rakan kita untuk membahagikan tugas-tugas. Jika kita tidak melakukan perbincangan, maka akan berlakulah perselisihan faham di antara kawan-kawan dan juga classmate, di mana mungkin kerja kita akan tidak sehaluan, dan juga boleh juga akan jadi kerja kita tidak akan diterima oleh lecturer kerana jawapan kita buat itu tidak menepati kehendak lecturer tersebut.
Okey, seterusnya adalah latihan dan aktiviti untuk membuat keputusan sama ada secara bertulis ataupun lisan. Itu juga tadi, di mana bila kita hendak menyelesaikan masalah tersebut, kita mestilah menulis ke semua menulis ke semua cara-cara yang baik ataupun menulis ke semua cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli dalam perbincangan tersebut. Kita mesti catat apa yang mereka cakap, apa yang mereka tulis, dan kita mesti untuk menilai sama ada benda itu boleh membantu untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut ataupun tidak. Jika tidak, kita haruslah membuang ataupun mengabaikan saja tentang idea-idea ataupun cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli dalam perbincangan tersebut. Okay, seterusnya. Okay, bahagian seterusnya adalah fikiran yang sempit. Di mana fikiran yang sempit ni, kita boleh lihat apabila kita cuba membendung fikiran kita daripada melihat sesuatu itu dengan lebih luas. Kita juga tidak berusaha untuk memberi pertimbangan yang wajar, mencari makna yang tersirat, menerka bukti-bukti lain yang nyata, meninjau pandangan-pandangan orang-orang lain, memilih alternatif-alternatif dan mengkaji kemungkinan-kemungkinan lain. Akibat daripada tindakan seperti ini, iaitu tindakan daripada fikiran yang sempit ini, kita mungkin juga akan terlepas pandang untuk membuat keputusan yang terbaik. Okey, apa antara cara untuk mengatasi fikiran yang sempit ini? Yang pertama adalah aktiviti perbahasan pembincangan kesemesaran terhadap satu tajuk. Dan yang kedua juga adalah latihan menggunakan penyusun grafik, membanding, membeza dan sebagainya. Okey, seterusnya. Bahagian seterusnya adalah fikiran yang kabur. Okey. Apabila fikiran kabur ni, ia terjadi apabila idea yang hendak kita sampaikan itu tak jelas dan tak menepati objektif, dan maksudnya benda kita tak sampai itu tak jelas dan tidak menepati objektif yang dikehendaki. Contohnya, mungkin kita tidak memperjelaskan suatu konsep itu dengan lebih terperinci, dengan memberikan tafsiran dan contoh-contoh yang nyata. Dengan itu, berlakulah kesamaran pada idea yang kita hendak sampaikan tu. Maksudnya kita tak ada hala tujuan tetap dalam melakukan satu idea tersebut. Kita masih kurang yakin untuk membuat keputusan tersebut. Itu merupakan antara faktor-faktor yang boleh menjadikan fikiran kita menjadi kabur. Dan apa cara untuk mengatasinya? Antara cara untuk mengatasinya ialah yang pertama, kita boleh membuat latihan untuk membuat definisi berdasarkan kategori dan ciri-ciri suatu objek atau perkara. Yang kedua, latihan menggunakan penyusunan grafik idea berpusat untuk kerangka karangan. Maknanya kita mesti rangka setiap apa objektif-objektif yang dalam idea kita, apa kesan apabila kita melakukan suatu idea tersebut, dan apa efek baik atau buruk yang bakal kita dapat jika kita melakukan ataupun melakukan tindakan yang berdasarkan idea-idea yang telah kita fikirkan tersebut. Okey, seterusnya, fikiran yang berjalaru. Maksud fikiran berjalaru ni, contohnya apabila kita tidak merancang dan menyusun idea yang hendak kita sampaikan itu dengan cara yang sistematis. Idea yang hendak kita sampaikan itu lazimnya kita sampaikan secara rawak, iaitu tidak disusun mengikut urutan atau prinsip-prinsip tertentu. Dengan itu berlakulah perulangan dan pertindihan idea yang tidak menentu tanpa arah dan hala tuju tertentu. Di sini kita ada beberapa cara mengatasi benda tersebut. Benda pertama adalah kita harus membuat latihan menyusun isi-isi penting mengikut urusan tertentu. Yang kedua, latihan menggunakan ayat topik dan ayat sokongan dalam satu karangan. Mana kita perlu jelaskan setiap apa isi-isi tersebut yang berdasarkan dalam fikiran kita, dan juga apa kesan-kesan daripada isi-isi tersebut yang ada dalam fikiran kita. Jadi ia dapat membantu untuk menyelesaikan suatu masalah yang di mana fikiran kita telah bercelaru. Okey, bahagian seterusnya adalah di mana apa itu maksud otak dan juga minda. Okey. Otak merupakan organ yang terletak pada bahagian kepala kita yang mempunyai sistem-sistem tertentu
Seperti contohnya dia otak dalam kita adalah organ yang punya saraf-saraf, yang punya bahagian-bahagian untuk menyimpan maklumat, untuk mengingat, untuk menghafal dan sebagainya. Kita juga dapati bahawa otak kita ni terbagi juga kepada dua bahagian. Di mana bahagian pertama adalah bahagian untuk fikir secara matematik, dan juga bahagian kedua adalah di mana otak kita berfungsi sebagai untuk membayangi ataupun untuk berimajinasi suatu perkara tersebut. Contohnya apabila satu bahagian tersebut, otak kita akan berfungsi seperti logik. Maknanya kita fikir logik, maksudnya kita guna bahagian otak tersebut dalam study. Kita buat soalan-soalan yang berdasarkan soalan yang berkaitan dengan matematik ataupun pengiraan-pengiraan, penghitungan ataupun pembacaan atau melibatkan penghafalan, maka ia menggunakan bahagian otak yang logik. Maka seterusnya, bahagian otak yang seterusnya adalah di mana bahagian otak yang digunakan untuk berimajinasi. Bahagian otak yang kedua tersebut merupakan bahagian otak yang sering digunakan oleh para pelukis ataupun para ahli seni muzik ataupun para ahli seni yang lain, seperti dalam seni lakonan, seni perfilman, yang di mana ia memerlukan idea-idea yang banyak, di mana ia perlu berfikir secara tenang dan perlu membayangi suatu perkara yang bakal dia hendak lakukan tersebut. Maka dia memerlukan maknanya dia memerlukan fikiran, dia memerlukan bahagian otak tersebut untuk berfikir yang baik. Okey. Yang seterusnya adalah minda. Minda pula merupakan kualiti berfikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan. Kita boleh tafsirkan bahawa minda ni adalah sesuatu result ataupun keputusan yang telah dicipta ataupun yang telah dibuat oleh otak kita, yang telah dibuat oleh organ otak kita. Setelah apa semua yang telah kita bincangkan, setelah apa semua yang telah kita fikir, yang telah kita karangkan dalam pemikiran kita, maka ia akan terhasilkan dalam bentuk minda. Di mana minda tu dia merupakan keputusan yang telah dibuat oleh otak kita, sama ada minda tu boleh, maksudnya minda tu adalah baik atau buruk. Jika kalau otak kita gagal berfikir seperti yang tadi, berfikir dalam keadaan terburu-buru, fikir dalam keadaan sempit sebagainya, maka minda kita akan menjadi teruk ataupun menjadi tidak sihat. Di mana keputusan yang telah disimpulkan oleh otak, ia merupakan keputusan yang tidak baik. Manakala minda yang baik pula adalah minda yang telah diproses oleh otak, di mana idea-idea atau objektif-objektif yang telah diproses dalam organ otak tersebut. Maka jika pemikiran dalam otak tersebut adalah pemikiran yang luas, pemikiran yang tidak sempit, pemikiran yang jauh, pemikiran yang sangat terbuka, di mana boleh menerima pendapat orang ataupun meminta pendapat orang lain, maka otak tersebut dapat membuat satu pemikiran yang sangat rasional dan baik untuk melakukan suatu aktiviti tersebut. Tak kisahlah aktiviti apa sekalipun, untuk mengurus majlis ke, untuk menguruskan assignment ke, ataupun untuk menguruskan hal-hal lain, hal-hal seperti lain. Maka jikalau otak tu dapat berfungsi dengan baik, maka akan terhasillah minda yang baik, minda yang sihat. Di mana minda sihat inilah yang boleh memberikan kesan yang baik dalam kehidupan kita. Kita boleh berinteraksi normal dengan orang, kita boleh bercakap secara matang dan tidak melakukan satu macam bercakap ke arah benda yang negatif, seperti terlalu banyak mencarut ataupun bercakap benda-benda yang tidak sopan dan sebagainya. Maka itu adalah minda yang baik, di mana minda yang dapat fikir secara matang dan dapat berinteraksi secara normal dan rasional terhadap semua orang. Jikalau minda itu tidak sihat, maka akan terlahirlah seorang itu yang suka ke arah benda-benda yang negatif, seperti suka benda-benda mengata hal buruk terhadap orang lain, suka membanding-bandingkan orang lain, suka melakukan perkara-perkara yang orang tak suka, seperti menyakitkan hati orang dan sebagainya.
itu dia merupakan antara minda-minda yang tidak sihat yang telah dibincangkan sebentar tadi. Okey, itu adalah sebanyak serba sedikit yang telah saya pelajari dalam kelas peers counselling. Di mana dalam kelas tu sebenarnya ada banyak lagi benda yang saya telah pelajari. Jadi itu merupakan salah satu di mana orang kata salah satu topik lah. Satu topik yang panjang sebenarnya, tapi saya hanya ringkaskan sedikit saja. Jadi itu adalah orang kata bagi proses untuk mengatasi pemikiran yang sempit, untuk mengatasi orang kata stres, depression, yang di mana stres depression tu dihasilkan daripada otak yang gagal untuk mencari idea-idea atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Okay, sekian, terima kasih. Jika ada soalan, ada boleh bertanya kepada saya. Kalau tak ada soalan, maka saya akhiri presentation saya ini dengan tasbih, kafarah dan salawat. Sekian, terima kasih. Boleh stop recording.